Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum daripada Bumian, daripada Kedah Yan, insyaAllah. Jadi tahniah kerana berjaya melawan hawa nafsu untuk tidur, dan kita lebih memilih, kita lebih memihak kepada menuntut ilmu, kepada membaca Al-Quran. Jadi insyaAllah macam biasalah kita istiqamah tiap-tiap pagi baca Al-Quran. Tak boleh baca, kita dengar, betul. Kadang-kadang ada keuzuran, so kita boleh dengar sambil-sambil tengok, belajar, insyaAllah. Jadi kalau boleh jangan miss lah, jangan miss. Sebab apa? Kalau kita tinggal sekali sayang. Kita target bagi khatam secara bertajwid. Kita ada guide, kita ada orang yang pimpin kita. Jadi insyaAllah kita khatam sama-sama, khatam sekali ramai-ramai lah, insyaAllah. Target lah, kita kena ada satu target untuk kita khatam secara bertajwid, secara beramai-ramai. Okay. Jadi alhamdulillah, sekali lagi Allah nampak kita, Allah pandang kita, usaha kita. Jadi dengan izin Allah dapat juga kita menonton live. Jadi doakanlah semoga pagi ini berjalan dengan lancar, majlis kita belajar berjalan dengan lancar, dan pembacaan kita difasihkan, dan line kita pun okey hari ini, insyaAllah. Ya baik Kak, bagi yang kerja insyaAllah kita kongsikan dulu, semoga bila kita kerja nanti pun dapat pahala membaca, sebab ada orang yang membaca. Jadi insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, insyaAllah kita ambil keberkatan Al-Quran sebelum kita mulakan kerja, sebelum kita mulakan apa-apa pun. Paling-paling kurang pun kita tak boleh nak baca semuka, kita baca setengah. Tak boleh baca setengah, kita baca satu ayat. Betul? Jadi cuba. Kalau semuka, kemarin kita baca semuka setengah, betul. Tu pun diselangi dengan sembang-sembang. Kita baca pun 2-3 kali ulang satu ayat. Jadi kalau kita baca seorang-seorang, kita kalau nak kerja, try baca semuka. Paling lama pun lah, paling lama pun dalam 10 ke 15 minit. Tu paling lama. Selalunya orang kalau kita dah lancar, dia akan ke 3 ke 5 minit lah untuk satu muka. Jadi insyaAllah kita dah berlatih tiap-tiap hari. Mustahil Allah tak bagi dekat kita satu ilmu yang kita boleh bawa, yang boleh kita bawa ke Ramadan yang akan datang, betul. Jadi contohnya dulunya kita tak boleh nak baca, dia tak semestinya lancak-lancak terus. Dulunya kita tak boleh baca dalam keadaan yang berdengung, yang dengung. So ni dah boleh. Mustahil Allah tak bagi. Kita dah usaha, Allah akan bagi walaupun sikit yang kita dapat tu kan. Jadi alhamdulillah, tahniah. Sebab apa? Sebab kita ni seorang yang kuat. Seorang yang kuat dapat lawan hawa nafsu, untuk kita datang, untuk kita bertadah ilmu sekali dengan sahabat-sahabat kita yang lain, insyaAllah. Dia alhamdulillah rezeki ni. So pagi ni saya akan berkongsi tentang rezeki.
Rezeki ni kalau kita faham definisinya, bagi definisi Melayu lah, rezeki je tu keluar perkataan duit, betul. Sebenarnya rezeki ni macam-macam. Rezeki bernafas, rezeki anak, rezeki kita boleh baca Al-Quran. Rezeki Islam itu yang paling tinggi, nikmat Islam. Rezeki macam-macam ni. Jadi kalaulah Allah hitung dekat kita setiap pernafasan, setiap nafas kita tarik satu sekupang, ataupun satu sen, kita tak mampu bayar. Jadi kalau kita kedekut tenaga kita dengan Allah, kedekut tenaga kita dengan Tuhan, Allah akan kedekut dekat kita balik, insyaAllah. Jadi kita nak keberkatan dengan dalam hidup, kita mulakan sesuatu dengan agama. Okey, kita mulakan sesuatu dengan agama. Contohnya kita baca Al-Quran, kita mendahulukan agama, insya-Allah. Tapi satulah, keikhlasan lah. Keikhlasan sangat-sangat susah untuk kita capai. Tapi kita kena cubalah, macam tu lah sedekah. Sedekah kita nak bagi dekat orang, aku tak ikhlas lah, jadi rugilah. Tapi itu yang kita pernah saya sebut sebelum ni, kita rasa nak buat baik, terus buat baik, sampailah kita rasa keikhlasan tersebut. Bukan kita kena tunggu dulu, tunggu ikhlas sampai bila kita tak bagi. Jadi kita bagi dulu, praktikkan diri sampailah kita boleh jadi ikhlas, insya-Allah. Okey, ni setinggi-tinggi tahniah, setinggi-tinggi terima kasih kerana telah berkongsi, telah share, telah menjemput rakan-rakan kita yang sebelum ni, yang menjadikan ramai lagi para hamalatul Quran, para pengaji Al-Quran, yang meminati Al-Quran. Jadi bila kita nampak yang ramai-ramai ni, bukan kerana saya sebenarnya, kerana tuan-puan, tuan-puan yang ajak. Jadi rasa-rasanya mesti ada yang terlekat bila kita kongsikan live ni, ada yang terlekat hasil daripada perkongsian kita. Cuba bayangkan, awal dulu 200 orang sahaja. Sekarang kalau kita tengoklah perasan, mesti capai 1.5k ke atas. 1.5k ke atas. Jadi siapa yang berkongsi? Kita, tuan-puan yang berkongsi. Jadi alhamdulillah ramai yang mencintai Al-Quran kerana tuan-puan. Jadi kita ciptakan dalam diri kita ni cinta Al-Quran, dan orang lain pun cinta Al-Quran. Jadi pahala yang kita dapat ni berganda-ganda. Mudah kita nak buat investment pahala ni. Jadi insya-Allah kita sama-samalah berkongsi, semoga lebih ramai lagi yang mendapat orang kata apa, mendapat faedah ataupun manfaat hasil daripada pengajian kita, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua ahli Al-Quran, pencinta Al-Quran. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi sebelum tu boleh bantu saya untuk komen di bawah, suara saya dan visual okey kah setakat ni. Sambil-sambil tu kita boleh berkongsi lah. Sambil-sambil tu kita boleh berkongsi kepada grup-grup FB, grup-grup WhatsApp, insya-Allah. Bagi yang baru nak bekerja, selamat bekerja, hati-hati, jaga diri elok-elok, ikut SOP, betul. Kita tak tahu benda yang berlaku, jadi doa-doa untuk Allah pelihara kita, Allah lindungi kita, insya-Allah. Okey. Baik. Macam biasalah, kita istighfar dulu, kita zikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah buka pintu hati kita untuk kita mudah menerima ilmu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ilahi lastu lil firdausi ana wala aqwa ala naril jahim.
الله فحب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم الله فحب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم الله 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 حبيبي رسول الله 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 حبيبي رسول الله 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 حبيبي رسول الله. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, minta maaf saya tak boleh nak sebut satu-satu nama ramai sangat, jadi minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kita ni kalau perasan lah kan, bila kita tentang agama kita ni adalah satu, kita adalah satu, tak kira lah kita ni bangsa apa pun, Cina, Hindu, Cina, India, Sing dan sebagainya, semuanya jadi satu balik, kembali kepada Islam. Bacaan pun kena yang betul, bahasa Arab dia tak boleh bahasa lain. Jadi kita jadi satu. Kalau kita perasan macam tu lah kita. Jadi Islam ni dia tak kita tak akan judge orang, hang Cina ni sekian-sekian, tak boleh. Dia bukan resis. Jadi Islam ni hanyalah satu, dan kita ni semuanya satu. So tak kira agama apa, semua boleh pelajari Al-Quran. Jadi mohlah kita, jomlah kita berkongsi, jomlah kita ajak kawan-kawan kita yang lain, kita genggam tangan mereka, kita tarik tangan mereka untuk mai mengaji sekali. Mailah kawan-kawan kita mengaji, mailah sahabat-sahabat, mailah ibu, mailah ayah, mai anak-anak, kita masuk syurga sama-sama ni. Dah ada alternatif untuk kita mengaji, jadi jangan lepaskan peluang. Mungkin tahun depan, kan kita dah di hujung zaman, di akhir zaman dah. Di akhir zaman dan hujung dah. Di akhir zaman, tapi kita dah duduk hujung di akhir zaman. Okey, boleh faham tu? Jadi bila kata macam tu, kita kena hargai sekarang masih ada internet lagi, teknologi pun masih ada. Mungkin akan datang teknologi pun tak ada, jumpa pun tak boleh depan-depan, ada penyakit yang baru, mungkin kita tak tahu, wallahu ta'ala alam, tapi na'udzubillah min zalik. Tapi kita hargai apa yang ada di depan kita. Jom kita belajar sekali. Mudah kadang-kadang kita nak belajar, betul. Kadang-kadang kita buka YouTube pun jumpa banyak dah yang orang nak sangat kita boleh baca Al-Quran dengan berkongsinya ilmu-ilmu beliau, betul. Jadi kita ajak kawan-kawan kita supaya boleh baca Quran macam mana kita boleh baca. Okey, insya-Allah. Seronok kan bila kita dapat baca Al-Quran sama-sama, kita pun fasih dah lidah, insya-Allah. Jadi sebelum ni kita baca merangka, lo ni dah boleh dah taktih. Lepas taktih nanti kita boleh jalan, selepas jalan kita boleh lari pula, insya-Allah. Okey. Jadi kena doa sama supaya Allah buka pintu hati kita, Allah istiqamahkan diri kita, Allah buka pintu hati orang lain untuk mengaji bersama-sama. Okey. Jom
pada pagi ini kita akan bertalaqi pada muka surat 47. Muka surat 47. Okey, boleh. Ayat atas sekali, ayat 275. Ayat 275, muka surat 47, insya-Allah. Baik, insya-Allah saya doakan semoga pagi ini kita difasihkan lidah, dilembutkan lidah, dibukakan pintu hati, dilapangkan dada untuk kita menerima ilmu, untuk kita baca Al-Quran. Saja kita baca Al-Quran ni 45 minit habislah. Okey, habis insya-Allah. Okey. Jom, kalau yang masih belum berkongsi, jom sama-sama kita kongsi nah. Dekat sahabat-sahabat kita ada button share kan situ, dia ada tulis share. Tengoklah di mana share. Dia ada belah kiri sekali. Kita tengok ada tulis SHARE, share, tekan di situ share, insya-Allah. Lepas tu ada tulis share to group. Kemudian tekan yang tu share kepada grup yang kita ada. Okey, boleh? Okey, jom. Sekali lagi saya ulang, kita akan bertalaqi pada pagi ni. Muka surat 47, ayat 275. Ayat 275. Jadi pagi ni saya akan menerangkan hukum-hukum yang telah kita belajar tersebut. Yang sebelum-sebelum ni kita dah belajar. Just untuk satu ayat sahaja. Kemudiannya ayat yang seterusnya kita terus kepada bacaan. Okey? Boleh? Setuju nak? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada semua yang memberi salam nah, insya-Allah. Baik, jom sebelum tu kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita tanda tangan dulu untuk berdoa nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Baik, kemarin kita dah habis dah ayat muka surat 46 nah. Semalam kita dah habis dah muka surat 46 betul. Jadi pagi ni kita sambung muka surat 47 insya-Allah. Okey. Muka surat 47. Okey, seterusnya jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Okey. Alladhi, sini kita mula alladhi. Ingat tak? Saya kata bila mula dengan alif lam, kita mulakan dengan baris atas. Mulakan dengan baris baris atas. Alladhi, bukan il, bukan ul, boleh. Alladhi, okey? Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumun. Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumun. Boleh.
Alladhi, hujung lidah keluarkan sikit untuk zal. Alladhina ya'kulun narriba la yaqumun. Boleh? Okey, baik. Sekali lagi saya ulang. Bila kata ya, waw, alif yang kosong, nampak tak? Alif kecil ni pun kena panjang lah ni. Jadi yang kosong ni kita panjangkan dua harokat. Boleh? Mak pagi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada yang memberi salam lah, insyaAllah. Jadi ya yang kosong, waw yang kosong, alif yang kosong, kita kena panjangkan dua harokat. Okey? Jadi kalau ya yang berbaris, kita kena baca yang baris lah. Ya kulu. Okey, yaqumu. Dia tak boleh panjang dah sini sebab dia ada baris. Okey, jadi kalau dia yang ya, waw, alif yang kosong, kita kena baca panjang. Okey, boleh nak? Jadi sebelum ada gangguan visual dan sebagainya, saya nak memaklumkan, kalau boleh potretkan handphone macam mana? Kita pusingkan handphone bagi melintang lah, kemudiannya slide ke tepi komen-komen, insyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan. Okey, baik. Seterusnya, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Boleh? Panjang ustaz ni, panjang. Okey, kita berhenti sini. Boleh nak? Illa kama yaqum. Illa kama yaqum. Okey, boleh. Seterusnya. Jadi kita nak mula apa ni? Illadzika, ulladzika, alladzi. Okey? Okey, saya zoom. Boleh? Nampak nah? Jelas nah? Dah zoom habis dah ni. Yaqum illa kama. Pastikan panjang dua harakat yaqum. Pun samalah. Ni kalau kita belajar hukum ni mad arid lis sukun. Bila kita berhenti jadi mad arid lis sukun. Okey? Seterusnya. Betul, kita akan baca alladhi sebab ada alif lam. Betul? Okey, jom. Alladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Alladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Boleh? Tadi alladhi. Okey? Alladhi, hujung lidah keluarkan sikit. Hujung lidah keluarkan sikit untuk zal. Alladhi, pertama kali saya join. Alhamdulillah. Tahniah. Tahniah juga kepada yang berkongsi sampai kakak tadi. Boleh tengok live kita pagi ni, insyaAllah. Sebenarnya tiap hari ada je orang baru yang join kita. Jadi semuanya pilihan Allah, insyaAllah. Okay? Jadi siapa yang belum follow kita punya page FB, boleh tekan follow untuk kita tengok dapat notification kelas-kelas kita, insyaAllah. Alladhi, hujung lidah keluarkan sikit. Ya betul, semua jawab alladhi. So boleh faham dah nah bila kita nak mulakan bacaan dengan alif lam macam tadilah. Alif lam. Jadi kita kena mulakan dengan baris atas. Alladhi. Boleh? Okey. Alladhi yatakhabbatu. Ta jaga nah. Batuhu syaitanu minal mas. Hari kedua saya join. Alhamdulillah, tahniah. Okey, seterusnya. Dzalika biannahum boleh? Za, hujung lidah keluarkan sikit untuk za dan kemudian alif kecil panjangkan dua harakat.
Zalika bi an. Nun yang bersabdu. Ingat lagi tak hukumnya? Boleh tak jawab dekat saya? Boleh tak? Bantu saya. Ni apa ni? Saya tak tahu ni hukum apa ni. Okey, boleh? Jadi nun yang bersabdu hukumnya apa? Yang kita kena dengung. Wajib dengung. Bahasa Arabnya apa? Dah dapat jawapan tu, wajib dengung tu. Bahasa Arabnya apa dia? Untuk nun yang bersabdu ataupun mim yang bersabdu. Okey? Ingat lagi tak? Kita selalu dah ulang ni. Nun sabdu, mim sabdu, wajib dengung, betul. Jadi hukumnya adalah wajibal gunnah. Betul, Kak Rani. Abang Ahmad. Alhamdulillah. Hukumnya adalah wajibal gunnah. Wajibal samalah. Okey. Saya pun baru ikut. Alhamdulillah. Ramai yang first time juga nah. Alhamdulillah, syukur. Jadi kalau boleh nak lebih faham, kita tengok live yang lepas nah, sebab kita mendetailkan setiap hukum. 3 hari satu hukum pada bulan Ramadan lepas. Baru-baru ni lah kan. Setiap hukum satu hukum, satu saja hukum. Contohnya hukum idgham bi gunnah, kita ulang benda yang sama idgham bi gunnah tu selama 3 hari. Jadi boleh tengok balik live yang lepas. Banyaklah live kita yang lepas kan, siaran ulangan. Ini insya-Allah. Zalika bi an. Dengungkan 2 harakat. Wajibal gunnah. Tahniah yang baru masuk, yang baru join. Ni dengungkan 2 harakat nah. Ingat nun yang bersabdu. Sabdu tu apa dia? Bentuk W kecil tu sabdu. Ataupun mim yang bersabdu, yang ni wajibul gunnah ataupun wajibal gunnah. Bi annahum, dengungkan 2 harakat. Boleh. Sebenarnya dengung ni semua jenis dengung 2 harakat. Ikhfa hakiki, idgham bi gunnah, semua jenis dengungkan 2 harakat. Okey, sekali lagi saya ulang untuk bahagian berhenti. Kita boleh berhenti sebelum qala. Kita boleh berhenti sebelum qalu. Perkataan yang samalah. Okey. Baik, sambung. Qalu innamal bay'u mithlur riba. Qalu innamal bay'u mithlur riba. Boleh? Qalu, ada ombak, betul. Ataupun ustaz ni bukan ombak ni Pak Misai. Samalah, kita nak tengok di sini bentuk, kita kenal bentuk, kita boleh baca insya-Allah. Okey. Jadi panjangnya 5 harakat. Ustaz, panjang 4 harakat lah. 4 atau 5. Jadi saya ambil di tengah-tengah, 5 harakat. Jadi macam mana kita nak tahu panjang pendek? Untuk 5 harakat ustaz nak kena kira dengan jari ke? Boleh kira dengan jari pun, ataupun kita agak-agak. Qalu kena buat apa sini? Kena dengung. Wajib kita dengung ni, wajibal gunnah. Dengungkan 2 harakat. Innamal, masuk terus, sebab ada hamzah wasal sini. Innamal bay'u hujung lidah keluarkan sikit untuk sa. Mithlur riba. Boleh? Okey, seterusnya. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Okey. Wa ahalla, ha pedas. Wa ahallallah, nama Allah, lafzul jalalah, lafaz yang agung. Okey, lafaz yang
agung. Jadi bila kita jumpa nama Allah, pastikan kita panjang 2 harakat nama Allah. Wa ahallallahul bai'a. Jaga bai'a, ainah bukan bai'a. Bai'a wa harra, ha pedas. Wa harramar riba. Boleh? Seterusnya. Faman ja'ahu maw'idhatum mir rabbih. فمن جاءه موعظة من ربه. فمن nun yang kosong. Nun yang kosong kita kena buat apa? Kena dengung. Ingat lagi tak? Kalau boleh, kita sediakan pensel ataupun pen dan satu nota. Kita catat bila kita dapat ilmu. Kadang-kadang ilmu ni mahal. Kadang-kadang kita nak dapat, susah nak dapat tempat lain. Kadang-kadang kita susah nak faham. Jadi tolong tulis untuk kita buat rujukan. Okey, nun yang kosong kita kena dengung. Melainkan berjumpa dengan lam ataupun ra. Kalau kita tengok dalam Quran yang berwarna, untuk nun yang kosong yang berwarna hijau, itulah ikhfa haqiqi. Ingat, untuk nun yang kosong berwarna hijau, itulah ikhfa haqiqi ataupun tanwin tak selari berwarna hijau, itulah ikhfa haqiqi. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Jadi bila kata ikhfa hakiki, bagi yang dah tahu hukum, ikhfa hakiki bacaannya bukan faman, tetapi faman. Lidah kita letaknya di tengah-tengah, tak kena le langit nah. Pastikan lidah kita tak kena le langit. Bukan faman ja, tetapi faman ja. Boleh. Lidah kita di tengah-tengah, tak kena le langit. Hati-hati tu. Untuk ikhfa hakiki pastikan. Sebab banyak ni. Kalau dalam Quran kita nak tunjuk ikhfa hakiki sangat banyak. Dan yang ni lah yang selalu untuk bila kita cek one to one, banyak yang salah lah berkaitan dengan ikhfa hakiki. Okey. Faman ada ombak. Jadi panjangkan 5 harakat. Ja'ahu. Ada waw kecil kan, panjangkan 2 harakat. Mau'idhah, hujung lidah keluarkan sikit untuk dha. Aidhatum mir rabbih. Ada tanwin 99. Sekali-sekala saya akan tunjuk balik nota kita. Tanwin 99. Kita kena buat apa? Kita kena dengung. Boleh. Tanwin 99 tu warna apa? Tengok bahagian dengung hanya ada 3 sahaja. Hanya ada 3 sahaja. Iaitu iqlab, ikhfa dan juga idgham birunnah. Tanwin 99 sekarang ni berwarna merah. Dia berjumpa dengan mim, betul? Berjumpa dengan mim. Jadi idgham birunnah. Kita dengungkan. Jadi kalau nak nota, joinlah Telegram kita. My Mengaji Live. InsyaAllah tim boleh kongsikan link ke Telegram bagi yang belum join Telegram kita, insyaAllah. Okay. Jadi sini idgham birunnah. Mir rabbih, nun yang kosong. Bahagian nun yang kosong. Saya kata nun yang kosong kena dengung. Kecuali berjumpa lam ataupun ra. Bila kata lam ataupun ra, sekarang berjumpa dengan ra. Jadi kita cari bahagian ra. Bahagian ra. Jadi nun kena dengung, nun yang kosong. Tetapi jumpa lam atau ra tak perlu dengung. Okey, sekarang dah berjumpa dengan ra. Jadi idgham bila gunnah. Tak perlu dengung, iaitu
idgham bila gunnah. Mir rabbih. Bacaannya kita masuk terus dekat ra. Mir rabbih. Mir rabbih. Boleh. Dia bukan mir, tak perlu dengung dah. Kita masuk terus dekat ra. Mir rabbih. Baik, seterusnya. فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. Tarik nafas panjang-panjang, jangan duduk membongkok. Jom kita test sekali lagi. 1, 2, mula. فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. Nun yang kosong kena buat apa ni? Kena dengung. Warna apa ni? Warna hijau. Tak ada warna pun tak apa. Kita tengok bahagian sini. Nun yang kosong kita kena dengung, melainkan berjumpa dengan lam ataupun ra. Tak perlu dengung. Jadi tengok bahagian dengung hanya ada 3. Betul? Bahagian untuk nun yang kosong. Iqlab kah berjumpa dengan ba? Tak. Berjumpa dengan mim, ya, nun, waw? Tak. Sekarang nun ni, nun yang kosong berjumpa dengan tak. Jadi ikhfa hakiki. Apa dia cara bacaan ikhfa hakiki? Ingat lagi tak cara bacaan ikhfa hakiki? Lidah tergantung. Lidah tergantung bermaksud tak kena lelangit. Pastikan, make sure tak kena lelangit nah bila kata ikhfa hakiki. Bukan fantaha. Lidah kita di tengah-tengah. Fantaha falahu. Alif kecil, waw kecil ni panjangkan dua harakat. Falahu ma salafa wa mim mati ada tanda mati. Mim mati ada tanda mati. Kita jelaskan bacaan. Wa amruhu. Nampak tak di sini ada ombak kan? Di waw kecil tu ada ombak. Pun sama, bila kata ada ombak, kita panjangkan 5 harakat. Itu sebab saya ambil 5 harakat. Sebab ada yang panjangnya 6 harakat. Ada yang panjangnya 4, 5 harakat. Jadi kita ambil di tengah-tengah untuk mudah. Untuk mudah kita faham. Okey. 5 harakat. Ilallah. Nama Allah. Lafzul jalalah. Panjangkan 2 harakat. Okey. Seterusnya. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ ashabun nar. Boleh? Okey. Waman, nun mati ada tanda mati. Kita kena buat apa? Baca dengan jelas. Waman ada fa'u. Ni tak perlu panjang lah sebab waw ni ada bulatkan atas ni, ada tanda o di sini. Dia tak boleh baca fa'ula. Salah. Fa'ula. Bukan fa'ula. Salah. Okey. Sebab apa? Sebab atas ni ada bulat. Bulat ni tak boleh baca panjang. Okey, abaikan dia. Dia ada pada tulisan tetapi tak ada dalam bacaan. Fa'ula. Ombak kan? Panjangkan 5 harakat. Ika else ha pedas. Bunnar. Nun yang bersabdu kena buat apa ni? Nun yang bersabdu kita kena dengung. Wajibal gunnah. Ashabun nar.
hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Hum, mim mati ada tanda mati, kita kena baca jelas. Hum fi, tak perlu dengung lah. Tak perlu dengung. Hum fiha khalidun. Sama sebenarnya. Mim mati ada tanda mati, nun mati ada tanda mati, kita kena baca jelas. Nampak tak? Bila ada tanda mati, kita kena baca jelas. Semua jenis huruf pun kalau ada tanda mati, kita kena baca jelas. Okey? Baik, seterusnya. Ayat seterusnya 276. Ayat 276, kita terus kepada bacaan saja. Boleh ke boleh? Jadi kita akan refresh, kita buat revision setiap awal pagi saja permulaan kita. Okey, seterusnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Boleh? Yam, mim mati ada tanda mati. Jelaskan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Okey, tak ni kita keluarkan angin. Bukan sadaqat, tetapi sadaqat. Betul, kalau kita matikan untuk mad arid li sukun lah ya. Mad arid li sukun kita panjangkan 2 4 6. 2 4 6 mengikut keadaan. Ayat yang pertama kita berhenti. Contohnya di sini kita berhenti 4 harakat. So di bawah ni pun kita kena berhenti 4 harakat. Kalau di sini 2 harakat, di sini pun kena berhenti 2 harakat. Kalau di sini kita panjangkan 6 harakat, di sini kita panjangkan 6 harakat juga. Boleh. Contoh di sini khalidun sadaqat. Kalau khalidun, di sini kena sadaqat. Kalau di sini khalidun sadaqat. Lepas tu ikutlah yang bawah pun sama juga kena ikut. 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat. Kalau 4 4 4, 6 6 6. Sama dah? Faham dah? Baik, seterusnya. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Ayat seterusnya. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Innal ladzina amanu wa amilus salihat wa aqamus salata wa atawuz zakah wa aqamus salata wa atawuz zakah. Ingat tak marbutah, tak yang bulat ni tak marbutah. Bila kita berhenti bunyi ha, ingat bukan zakat dah. Kalau zakat macam mana? Wa atawuz zakata lahum. Kalau kita teruskan baru bunyi tak. Kalau kita berhenti bunyi ha.
wa atawuz zakah. Bunyi ha. Ingat nah, tak marbutah. Bila kita berhenti bunyi ha. Baik, seterusnya sambung. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Seterusnya ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tarik nafas panjang-panjang, tegakkan badan, bidangkan dada. Boleh? Okey, 1. Tarik nafas melalui hidung, okey? 1, 2, mula. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Okey, seterusnya ayat 279. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. Siapa nama Maisarah? Nama aku lah. Okey. Maisarah, bukan Maisarah. Kita bahasa Melayu biasalah. Maisarah. Okey. Fanadhiratun. Okey, saya nak tunjuk kat mana. Fanadhiratun. Nampak tak tanwin 69? Jarang-jarang kita jumpa 69 kan? Okey. Tanwin 69. Kita kena baca jelas. Bila kata jelas, untuk tanwin, kita kena baca
macam nun. Macam nun bermaksud angkat lidah letak di langit. Kalau perasan, bacaan tanwin, kalau kita baca jelas, ada bunyi N. Sama juga macam nun, ada bunyi N. Man, min, mun. Fanadhiratun, T-U-N. Fanadhiratun ila. Bukan tong. Ingat nah, tanwin 69. Sebab ada tanwin 99. Tanwin 69. Kalau 69 kita kena baca jelas. Bila kata jelas, angkat. Kali ni baru angkat lidah letak di langit. Fanadhiratun. Dan hati-hati untuk za. Yang ni saya dulu pun sebelum masuk Al-Baghdadi, untuk za ni saya tak keluarkan hujung lidah. Jadi kali ni kita praktis sampailah kita dah terbiasa keluarkan hujung lidah. Sebab ada 3 sahaja huruf yang kena keluarkan hujung lidah, iaitu sa, za, za. Keluarkan hujung lidah di mana? Di antara gigi gunting. Sa, za, za. Fanadhiratun ila maisarah. Boleh. Tak marbutah kan? Tadi saya ada beritahu kan? Bila tak marbutah, kita berhenti. Bila berhenti, tak marbutah, bacaannya menjadi ha. Maisarah. Bukan maisarat, tetapi maisarah. Bunyi ha. Okey, boleh. Seterusnya. Wa anta saddaqu khairul lakum. Wa anta saddaqu khairul lakum. In kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Okey, sikit kita tengok. Summa, hujung lidah keluarkan untuk su. Summa. Dan mim yang bersabdu. Ingat tak? Nun yang bersabdu, mim yang bersabdu. Hukumnya wajib al-gunnah. Wajib untuk kita dengung 2 harakat. Summa, dengungkan 2 harakat. Ma tu tak perlu panjang. Yang panjangnya dekat dengung. Boleh faham? Summa tuwaffa. Kalau summa salah ke? Salah. Salah lah. Summa tuwaffa kullu nafsim. Nampak tak tanwin? Tanwin tak selari. Kita tengok balik. Bila kata tanwin tak selari, bermaksud ada juga tanwin yang selari. Apa beza tanwin tak selari dengan selari? Nampak tak tanwin tak selari, dia sengit, dia condong sikit ke arah sana. Betul? Nampak? Saya tunjuk. Dia condong ke arah sana. Tapi kalau tanwin selari, dia sama. Dia sama, okey? Jadi bila kata tanwin tak selari, kita kena dengung. Kecuali berjumpa lam ataupun ra. Sekarang tanwin tak selari bertemu dengan mim, betul? Jadi tanwin tak selari sekarang ni berwarna apa? Berwarna merah. Jadi itulah idgham birunnah ni. Jadi memasukkan dengan dengung. Jadi yang ni saya jangan tunjuk untuk nota bahagian ni. Kalau nak nota yang ni,
boleh join Telegram kita insya-Allah. Telegram kita yang bernama My Mengaji Live. Boleh. Okey, Tanwin tak selari. Berjumpa dengan mim kan tadi. So kita kena dengung. Nafsim ma kasabat. Keluarkan angin untuk tak. Bukan kita lantunkan. Bukan ma kasabat. Salah. Okey. Kasabat. Keluarkan angin. Okey. Seterusnya. Wahum la yuzlamun. Wahum la yuzlamun. Wahum mim mati ada tanda mati, kita jelaskan bacaan. La yuz, hujung lidah keluarkan sikit untuk dha. Yuzlamun. Okey. Ayat 268. Okey, saya ulang sikit mana? Ayat 268 278 ni. Minar riba. Okey, baik, saya terangkan sikit di sini, memandangkan kita dah habis dah bacaan, jadi kita tengok sikit di sini. Kenapa kita tak baca waw? Waw ni berbaris tak? Kalau kita tengok berbaris tak? Baris atas tak dekat waw? Tak ada baris. Baris bawah ke waw? Tak ada baris. Baris depan ke waw? Tak ada baris dekat atas waw. Jadi di sini ada alif. Ada alif. Nampak tak? Kalau ada Quran yang berwarna, kalau ada warnanya kelabu, kita abaikan, kita tak baca dah. Tapi di sini nampak tak ada alif kecil dan kemudiannya ada ombak. Jadi di sini kita perlu panjangkan. Ni mat. Mat apa ni? Kalau kita berhenti jadi mat asli. Tetapi kalau kita sambungkan dia jadi mat jaiz munfasil. Tu sedikit perkongsian lah. So kalau kita sambung, bacaannya kena 5 harakat. Contoh. Minar riba in kuntum. Kalau kita berhenti, minar riba, 2 harakat saja sebab dia akan terkait dengan hamzah. Kalau kita berhenti, dia terputus. Dia terputus dengan ini. Betul. Jadi kalau kita sambung, dia sambung. Dia tak terputuslah dengan hamzah tadi. So barulah kita guna pakai yang ombak tadi. Boleh nah? Okey. Jadi yang tu sahajalah pada pagi ni. Jadi insya-Allah bagi yang nak buat pradaftar untuk kelas asas, kami sedia membantu, dan kelas asas dah pun nak bermula pada 8 hari bulan ni pukul 9 malam. Ada tiap-tiap minggu. Kelas kita ada tiap-tiap minggu. Jadi siapa yang nak buat pradaftar, insya-Allah boleh join Telegram kami dulu. Telegram kita dulu insya-Allah. Dan boleh buat pradaftar di sana nah. Insya-Allah. Jadi perkongsian pagi ni tentang ikhlas, ikhlas. Macam yang saya kata tadi, kita nak buat sesuatu memang betul. Ikhlas ni sangat susah untuk kita praktikkan. Tapi kita boleh cuba. Kita sedekah dulu, kemudiannya kita biar berlarutan, maknanya istiqamah sampailah kita boleh ikhlas. Sebab apa? Sebab nak tunggu aku ikhlas ni, aku tak ikhlas, so aku tak boleh bagi, rugi lah, sayang. Sebab apa? Kita kena praktikkan dahulu untuk kita dapatkan keikhlasan. Dan yang keduanya, bila kita bagi sesuatu, aku bagi dekat hang dengan ikhlas. Menurut apa yang saya belajar, bila kita sebutkan kata ikhlas, automatik tu bukanlah ikhlas. Kita bagi, aku hadiahkan dekat hang. Ikhlas dari aku, salah. Salah. Ikhlas daripada aku. Tak boleh sebut ikhlas. Sebab ikhlas ni kita tak tahu. Hanya Allah sahaja yang tahu. Ni sedikit ilmu lah. Sebab banyak sangat yang saya tengok. Ikhlas daripada sekian-sekian. Ikhlas daripada saya. Ikhlas daripada... tak boleh. Sebenarnya tak boleh kita masukkan ikhlas tu dalam kita punya pemberian. Ikhlas daripada aku ni, ambil lah. Tak boleh. Ingat nah. Sebab apa? Sebab bila kita sebut sahaja ikhlas, automatik tu bukanlah ikhlas. Okey?
Kalau kita nak bagi saja. Tak payahlah sebut ikhlas. Sebab ikhlas ni kerja Allah, bukan kerja kita. Okey? Jadi itu sahajalah ilmu pada pagi ini. Jadi saya minta maaf jika ada terkasar bahasa, terkurang di mana-mana. Itu adalah kedhaifan dan kelemahan saya sendiri. Dan yang selebihnya kelebihan dan sebagainya semuanya adalah Allah, daripada Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Dan saya minta maaf kepada semua sekali kerana tak dapat baca semua komen, tak dapat jawab semua persoalan. InsyaAllah jika ada kelapangan, bolehlah saya baca lain hari InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi persoalan yang ditanya yang dah saya jawab. Kalau tak faham lagi, boleh tanya di Telegram kita insyaAllah. Okay? Baik, kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.